Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Pada pagi ini kita akan belajar satu tajuk baru dalam bidang Jawi. Tajuk kita pada pagi ini ialah perkataan berimbuhan apitan. Ustazah harap anak-anak semua telah bersedia ya. Apa itu imbuhan apitan? Imbuhan apitan adalah bentuk imbuhan gabungan awalan dan akhiran dalam satu perkataan. Ini bermakna satu-satu perkataan itu mengandungi imbuhan di awal perkataan dan juga imbuhan di akhir perkataan. Kita lihat pada contoh perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. Perkataan di sini adalah menggunakan. Meng adalah imbuhan awalan. Guna adalah kata dasar. Kan adalah imbuhan akhiran. Ini bermakna perkataan menggunakan mengandungi imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Ini bermaksud kata dasar guna diapit oleh imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Itulah yang dimaksudkan dengan imbuhan apitan. Ini bermakna di awal mengandungi imbuhan dan juga di akhirnya mengandungi imbuhan. Baiklah, untuk melihat dengan lebih jelas lagi contoh-contoh perkataan yang mengandungi imbuhan apitan, mari kita baca teks yang terdapat pada muka surat 58 dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Batik merupakan kraft tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Akhirnya, perusahaan ini dikembangkan ke negeri-negeri lain di negara ini. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dengan alam. Dalam teks ini, jika kita perhatikan, terdapat beberapa perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. Perhatikan pada perkataan-perkataan yang berwarna merah jambu. Mari kita lihat perkataan-perkataan yang mengandungi imbuhan apitan pada teks yang telah kita baca tadi. Yang pertama, merupakan. Imbuhan awalannya me. Kata dasarnya adalah rupa. Imbuhan akhirannya kan. Yang kedua, dihasilkan. Imbuhan awalan di. Kata dasar hasil. Imbuhan akhiran kan. Yang ketiga, menggunakan. Imbuhan awalan meng. Kata dasar guna. Imbuhan akhiran kan. Yang keempat,
bersesuaian. Imbuhan awalan ber, kata dasar sesuai. Imbuhan akhiran an. Yang kelima, mempamerkan. Imbuhan awalan mem, kata dasar pamer. Imbuhan akhiran kan. Yang keenam, kehalusan. Imbuhan awalan ke, kata dasar halus. Imbuhan akhiran an. Yang ketujuh, perkembangan. Imbuhan awalan per, kata dasar kembang. Imbuhan akhiran an. Yang ke-8, perusahaan. Imbuhan awalan per, kata dasar usaha. Imbuhan akhiran an. Perkataan seterusnya adalah dikembangkan. Imbuhan awalan di, kata dasar kembang. Imbuhan akhiran kan. Yang ke-10, dipengaruhi. Imbuhan awalan di, kata dasar pengaruh. Imbuhan akhiran i. Yang ke-11, perkataan disebabkan. Imbuhan awalan di, kata dasar sebab. Imbuhan akhiran kan. Perkataan yang ke-12, kepekaan. Imbuhan awalan ke, kata dasar peka. Imbuhan akhiran an. Jika kamu perhatikan, perkataan peka tidak mengandungi alif di hujungnya. Tetapi apabila disambung dengan imbuhan akhiran, perlu ditambah huruf alif terlebih dahulu, kemudian baru disambung dengan imbuhan akhirannya. Perkataan seterusnya, persekitaran. Imbuhan awalan per, kata dasar sekitar. Imbuhan akhiran an. Perkataan ke-14, penciptaan. Imbuhan awalan pen, kata dasar cipta. Imbuhan akhiran an. Dan perkataan yang terakhir adalah berkaitan. Berkaitan. Imbuhan awalan ber, kata dasar kait. Imbuhan akhiran an. Baiklah anak-anak, itu semua adalah perkataan-perkataan yang mengandungi imbuhan apitan, iaitu kata dasar yang diapit oleh imbuhan awalan dan juga imbuhan akhiran. Semoga anak-anak dapat melihat dengan lebih jelas setelah melihat contoh-contoh yang telah diberikan tadi. Kesimpulannya, bagaimana kita hendak mengenal pasti imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dalam satu-satu perkataan berimbuhan apitan? Pertama sekali, kita perlu mengenal pasti kata dasar ataupun perkataan asal perkataan tersebut. Seperti di dalam contoh perkataan persatuan. Kata dasar persatuan adalah satu. Dan imbuhan di sebelumnya adalah per. Per adalah imbuhan awalan. Dan an. Alif nun an. Imbuhan selepasnya adalah imbuhan akhiran. Justeru, kita boleh mengenal pasti imbuhan awalan dan imbuhan akhiran setelah kita mengetahui kata dasar perkataan tersebut.
Sekarang mari kita buat latihan bersama-sama. Sila buka buku aktiviti masing-masing muka surat 58 sehingga 59. Bersedia dengan pensel dan pemadam ya anak-anak. Muka surat 58. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Baiklah, terdapat beberapa perkataan dalam petak yang disediakan. Perkataan-perkataan tersebut adalah jawapan bagi ruang-ruang kosong yang terdapat pada muka surat berkenaan. Mari kita baca bersama-sama perkataan tersebut. Mengelakkan, kebersihan, menggunakan, membazirkan, pencemaran, kekurangan, keperluan, kehidupan. Baiklah, mari kita baca bersama-sama teks dan cuba cari jawapan yang betul dan bersesuaian. Air sangat penting dalam kehidupan seharian. Kita, tempat kosong, air untuk minum, mandi, memasak dan tempat kosong lain. Apa perkataan yang sesuai bagi nombor 1 ini? Ya, menggunakan. Kita menggunakan air untuk minum, mandi, memasak dan nombor 2? Keperluan. Kita hendaklah menggunakan air dengan cermat untuk apa? Pembaziran. Okey, apa dia perkataan yang sesuai di sini? Untuk mengelakkan. Kita perlu menjaga tempat kosong sumber air. Apakah yang sesuai pada petak nombor 4? Ya, kebersihan. Kita perlu menjaga kebersihan sumber air. Yang kelima, petak kosong. Air akan menyebabkan kita tempat kosong air bersih. Apakah yang sesuai pada nombor 5 ni? Pencemaran. Pencemaran air akan menyebabkan kita apa? Menyebabkan kita kekurangan air bersih. Oleh itu, janganlah kita tempat kosong air. Janganlah apa? Janganlah kita membazirkan air. Tanpa air, kehidupan akan musnah. Lihat pula muka surat 59. Susun perkataan menjadi ayat yang lengkap. Baiklah, terdapat 5 ayat yang perlu kamu lengkapkan susunan perkataannya. Baiklah, yang pertama. Lawatan, keindahan, alam, melihat, tujuan. Saya ingin beri tip kepada kamu. Bila kamu lihat ada titik perkataan tersebut di hujungnya, itu bermakna perkataan itu adalah yang terakhir. Jadi, jangan pula kamu letakkan perkataan yang ada titik ni di awal ayat ataupun di tengah-tengah ayat. Baiklah, kita lihat apa jawapan yang sesuai bagi nombor 1. Tujuan lawatan, melihat keindahan alam. Ulang lagi sekali. Tujuan lawatan melihat keindahan alam. Yang kedua, menjadi negara pelancongan sumber pendapatan. Okey, kita nampak di sini perkataan negara mengandungi titik. Ini bermakna perkataan ini perlu diletakkan di akhir ayat. Baiklah, pelancongan menjadi
sumber pendapatan negara. Saya ulang lagi sekali. Pelancongan menjadi sumber pendapatan negara. Yang ketiga, pelbagai keunikan Malaysia mempunyai budaya. Baiklah, perkataan budaya mengandungi titik noktah di hujungnya. Ini bermakna ia adalah perkataan yang terakhir. Malaysia mempunyai pelbagai keunikan budaya. Saya ulang sekali lagi. Malaysia mempunyai pelbagai keunikan budaya. Yang keempat, ketenangan dapat jiwa rehlah memberi. Perkataan jiwa mempunyai noktah, jadi perlu diletakkan di hujung ayat. Rehlah dapat memberi ketenangan jiwa. Rehlah dapat memberi ketenangan jiwa. Dan ayat yang terakhir, banyak destinasi di Malaysia percutian terdapat. Perkataan di Malaysia mengandungi noktah, jadi perlu diletakkan di hujung. Destinasi percutian banyak terdapat di Malaysia. Saya ulang sekali lagi. Destinasi percutian banyak terdapat di Malaysia. Baiklah anak-anak, Ustazah harap anak-anak semua dapat menyiapkan tugasan yang telah diberi dengan sebaiknya. InsyaAllah saya akan menyimak tugasan kamu. Baiklah anak-anak, setakat itu dahulu pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami tajuk yang telah kita pelajari sebentar tadi. Sekiranya kamu mempunyai sebarang permasalahan, kamu boleh hubungi Ustazah sama ada melalui call ataupun melalui WhatsApp. Semoga bertemu kembali di dalam pembelajaran akan datang insya-Allah. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.